Di antara kaedah-kaedah yang boleh dilakukan untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Baiklah, seperti sedia maklum, kita sekarang ini berada dalam pandemik COVID-19 yang mana kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, yang mana ini telah menyebabkan keresahan kepada semua, terutamanya kepada guru, ibu bapa dan masyarakat amnya. Jadi kita tidak dapat melaksanakan pengajaran secara bersemuka seperti biasa. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh guru adalah pengajaran secara PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana PDPR dapat dijalankan dengan kaedah video. Saksikan. Wow. Dah ubah tempat. Dah tukar baju. Alamak. Okey, jom kita mulakan. Okey, selamat datang ke kelas Maya secara online. Jika sebelum ini kita lihat kalau kita lihat bagaimana kaedah pengajaran yang dilakukan di kelas, contohnya kita buat secara bersemuka. Jadi kali ini kita lihat bagaimana di antara kaedah-kaedah yang boleh dilakukan untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah atau dikenali sebagai PDPR. Jadi untuk slot kali ini saya akan ajar kaedah pengajaran secara maya iaitu subjek akhlak. Saksikan. Baru kena. Okey, baik. Hari ini kita belajar mengenai ilmu akhlak. Okey. Kalau kita tengok sekarang, pengertian akhlak. Pengertian akhlak, akhlak ini sangat luas. Yang mana pengertian akhlak ini kalau kita lihat, kalau kita mengalami atau kita mengenali orang-orang yang berakhlak baik, maka kita akan jadi lebih baik. Itu kita tahu. Bila kita mengenali orang yang berakhlak buruk, kita pun boleh jadi buruk. Kerana itulah mengapa pentingnya kita ni mendalami ilmu akhlak ini. Apa yang namakan akhlak? Okey. Kalau di sini menurut bahasa, perkataan akhlak adalah kata jamak bagi khuluq, bererti perangai dan tingkah laku atau tabiat. Kalau kita tengok sekarang lah, bagaimana kita sifat kita akhlak, tabiat kita. Kalau akhlak kita suka garu kepala, itu akhlak. Kalau kita suka berbuat baik, itu akhlak. Kalau kita suka berbuat buruk, itu pun akhlak. Kan? Macam kita ada kawan-kawan kita, ada akhlak yang baik, ada kawan-kawan kita yang boleh buat kawan, ada sifatnya yang baik, kita ambil. Ada sifat yang tak baik, kita jangan ambil. Ada kawan kita seorang ni, dia suka korek hidung contohnya, itu akhlak yang buruk. Ada pula kawan kita ni suka membaca buku, itu akhlak yang baik. Jadi manakala yang dikatakan akhlak itu sifat ataupun tingkah laku ataupun tabiat. Okey, kita dapat pergi, kita pergi lagi Okey, kita pergi kepada istilah. Akhlak menurut istilah ialah sesuatu keadaan yang terdapat dalam jiwa yang menghasilkan tingkah laku dengan mudah tanpa memerlukan proses pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan atau tingkah laku yang terhasil itu baik dan terpuji. Kita tengok, kalau tingkah laku kita baik, kalau tingkah laku kita terpuji, maka menurut syarak dan akal, maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia ataupun kita panggil sebagai sifat mahmudah, benda yang baik.
Kalau sifat yang baik, membantu ibu bapa itu perkara yang baik. Itu sifat mahmudah, benda yang baik. Sebaliknya, jika yang terhasil itu perbuatan yang buruk, maka dinamakan akhlak yang tercela, iaitu mazmumah. Suka mengejek orang, mengejek pula maka saya suka mengejek orang, suka mencaci orang, kan, suka menyakiti hati orang. Dah kawan-kawan tu baik, dalam keadaan terbaik, tengah duduk diam-diam, dah datang ketuk kepala dia. Itu dah akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk. Dah elok-elok dia datang baca buku, awak datang, awak goyakkan buku dia. Itu dah akhlak yang buruk. Ataupun awak adik-beradik, ada kakak dengan adik, kakak tengah masak kat dapur tu rumah, dia datang, perang, terbalikkan pinggan mangkuk kat dapur. Itu adalah akhlak yang buruk. Jadi itulah maksudnya akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk. Jadi bagaimana kita nak mencorakkan diri kita, kita nak ambil akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada sumber ambilan ilmu akhlak. Okey. Agama Islam mempunyai 4 sumber yang utama, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yang menjadi pegangan dalam penentuan segala urusan dunia dan akhirat. Keempat-empat sumber ini juga yang menjadi sumber akhlak Islamiah. Dalam Al-Quran, Allah SWT memuji Rasulullah SAW kerana akhlaknya yang baik. Firman Allah Ta'ala, fa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan bahawa sesungguhnya engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akhlak yang amat mulia. Kita dapat lihat contohi Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana akhlak kita? Ada satu kisah yang mana Nabi, semasa itu Nabi sedang berjalan, ada kisah seorang orang tua ini suka setiap dia membaling, memukul, ada kala dibaling Nabi dengan najis dan sebagainya. Ada kisah di mana Nabi sudah solat, diletakkan perut unta di belakang Nabi. Cuba bayangkan kita ni bukan macam Nabi. Ya, kita tahu kita manusia biasa, tak terlepas daripada kesilapan. Kita pun ada masa kita marah, ada masa kita suka, ada masa kita jadi pandang-baran. Tapi sekurang-kurangnya, kalau kita melihat sirah Nabi, kita boleh mencontohi sifat Nabi. Itu yang dinamakan sifat mahmudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam bahasa Arab dia Syama'il Muhammadiyah. Itulah kesempurnaan Nabi. Mari kita sama-sama kita lihat video. Saya ada video untuk anak-anak murid semua. Kita lihat bagaimana kisah Nabi dan orang tua. Jom kita saksikan. Kita, kalau orang buat jahat pada kita, gaduh dengan kita, marah-marah kita, tuduh kita tak tentu pasal, kita macam mana? Kita marah kan? Kita benci kan? Tapi berbeza dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda, ada seorang wanita tua sering membaling sampah dan najis serta mengeluarkan kata-kata kesat kepada Rasulullah. Sehinggalah satu hari, Rasulullah berasa hairan dan tertanya-tanya mengapa sudah beberapa hari tiada sampah atau najis dilontar oleh wanita itu ketika baginda melalui jalan tersebut. Setelah diselidik, rupanya wanita tua si pembaling sampah itu sedang sakit tenat dan berseorangan di rumahnya. Rasulullah telah pergi menziarahi wanita itu dengan membawa hadiah dan makanan. Setelah meminta izin, Rasulullah masuk ke rumahnya. Alangkah terkejutnya wanita itu dan disangkanya Rasulullah ingin membalas dendam kepadanya. Namun, apabila Rasulullah bertanyakan khabarnya dengan lemah lembut dan senyuman serta memberikan hadiah dan membawakan makanan kepadanya, wanita tersebut tiba-tiba menangis teresak-esak sambil berkata, "Setiap hari ku menyakitimu, menyusahkanmu, membuatkanmu kotor, tetapi tidak pernah kamu memarahiku. Sungguh mulia akhlakmu ya Muhammad." Melihat kemuliaan hati, sifat pemaaf serta kesabaran Rasulullah,
maka wanita tua itu tersentuh hati dan mengucap 2 kalimah syahadah. Teladan daripada kisah ini ialah cubalah berbuat baik kebaikan walaupun kita sering disakiti. Bersabarlah dengan ujian dan belajarlah memaafkan kesalahan orang di sekeliling kita. Buat yang terbaik, selebihnya serah kepada Allah. Okey. Kalau kita lihat tadi bagaimana kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meraihkan seorang wanita tua. Okey. Seorang wanita tua yang sering membuang sampah, membaling najis kepada Nabi. Kita lihat kesempurnaan Nabi. Itulah sifat yang kita perlu ikut. Cuba bayangkan tempat kita. Orang tu siang malam pagi petang ejek kita. Gemuk, engkau bodoh, engkau tak lawa, engkau hodoh. Apa kita akan buat? Normally seorang manusia biasa, sampai satu masa kena dia, kita akan baling dan betul. Ejek dia balik. Cuba kita ambil kisah sirah Nabi ini, kita ambil satu pelajaran, kita ambil satu tauladan daripada sifat Nabi ini. Bagaimana Nabi ini seorang yang memaafkan. Sebab itulah kenapa kita ni manusia, kita kena saling memaafkan sahabat-sahabat. Okay, kita semua ni adalah saudara. Sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Jika kalau anda kata saudara kita buat kesalahan pada kita, apalah salahnya pada diri kita, kita maafkan beliau dan kita berbuat baiklah pada dia. Walaupun waimah macam mana sekalipun orang buat pada kita. Itulah antara teladan yang kita boleh ambil kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham murid itulah antara sedikit banyaklah bagaimana kita lihatlah antara sifat mahmudah, sifat mazmumah. Nabi kita sendiri pun mempunyai sifat-sifat yang sangat baik yang diikuti sahabat-sahabat Nabi, sehingga kita ini rasa cemburu dengan sifat Nabi. Sebab tu Nabi itu dikira sebagai maksum. Maksum ini Nabi ini tiada dosa. Walau bagaimanapun kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena mencontohi sifat Nabi. Kan? Kalau kita tengok sekarang budak-budak sekarang macam kita anak-anak murid sekarang, awak tengok semua sekarang kan, anak murid sekarang ni macam-macam pattern. Jauh daripada sifat Nabi. Nabi kita, Nabi seorang yang penyabar, bergaduh sana, bergaduh sini. Jadi kenapa kita tak boleh ikut sifat Nabi ni? Itu yang perlu anak-anak murid semua perlu perhatikanlah. Okey. Baik, kita pergi kepada kepentingan mempelajari ilmu akhlak. Kenapa kita kena belajar ilmu akhlak ni? Bayangkan kita ni orang Islam, kita tak belajar pun ilmu akhlak kat sekolah. Apa kepentingan dia? Kenapa kita kena belajar? Okey, anak murid ni, take note ni terutamanya yang murid darjah 6 ni. Kita kena ingat tahun ni awak semua ni akan menghadapi peperiksaan. Jadi awak kena bersedia. Okey, ambil maklum benda ni, jangan sampai tertinggal. Sebab apa? Setiap apa yang dicatat-catatkan ni semua, setiap apa disebut ini semua adalah satu nota yang boleh membantu awak semua dalam peperiksaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingannya mempelajari ilmu akhlak. Yang pertama, ilmu akhlak ini berfungsi sebagai panduan kepada manusia untuk menilai dan menentukan suatu tindakan sama ada baik atau buruk. Itu kelebihan dia. Bagaimana ilmu akhlak ni, bila kita belajar ilmu akhlak, kita boleh bezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kaca, mana yang permata. Macam bercinta lah. Jangan tengok kaca, jangan permata kan, macam bercinta pula. Okey, kalau kita belajar ilmu akhlak, kita tahu okey, benda ini kita mencuri contohnya. Okey, menipu contohnya. Itu kita tahu, itu satu sifat yang buruk, sifat mazmumah, benda yang buruk. Jadi bila kita belajar ilmu akhlak, secara tak langsung kita dapat mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Okey, yang kedua, seseorang yang mengetahui akhlak yang baik, semestinya dia berusaha untuk melakukan dan menjadikan dalam setiap tindakan dan perbuatan. Sebaliknya, apabila dia mengetahui akhlak yang buruk dan keji, hendaklah ditinggalkan. Bila kita belajar ilmu akhlak, kita tahu benda tu buruk. Oh, mencuri itu dosa, kita tinggalkan. Oh, bergaul bebas itu dosa, kita tinggalkan. Oh, maknanya kita bercakap benda-benda baik tu benda yang baik, mahmudah. Jadi benda itu cara tak langsung mendidik diri kita. Kita tahu, oh, mana buruk, mana baik, mana baik, mana buruk. Jadi kita tahu.
Okey, baik. Yang ketiga, akhlak membentuk kemurnian dan kesucian dari segi seorang dari dalaman. Seterusnya, melahirkan tindakan yang terpuji dan membentuk masyarakat yang harmoni dan aman. Ini penting. Sebab apa? Kenapa kita perlukan seorang pemimpin? Kenapa kita perlukan pemimpin? Kalau kita contohnya dalam kelas, kita ada ketua kelas, kita ada penolong. Kenapa kita kena ada ketua? Sebab itulah ketua ini tugas yang berat. Yang mana dia perlu memimpin, dia perlu mengajar, dia perlu mendidik anak buah dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Contoh macam saya seorang guru. Okay, kita mengajar benda yang baik sebab kita memimpin. Kita seorang bapa, kita mengajar benda yang baik. Sebab apa? Kita seorang pemimpin. Macam juga kita seorang suami contohnya, kita mengajar benda yang baik. Kenapa kita mengajar benda baik? Sebab kita memimpin. Tak jauh, awak seorang abang, okey, ataupun seorang adik sekalipun, adik bongsu dalam keluarga, tak salah memimpin. Kalau tak semestinya orang yang tua itu tak ada salah, kan? Orang muda tu sentiasa salah, orang yang tua tu rasa betul, tak semestinya. Jadi ada kalanya yang muda boleh menasihati yang tua, yang tua boleh menasihati yang muda. Itu antara kesan kenapa kita perlu belajar ilmu akhlak ni. Okey. Baik, yang ketiga, akhlak membentuk kemurnian dan kesucian diri seseorang daripada segi dalaman. Oh, dah lagi Oh, yang keempat, maaf. Yang keempat, akhlak terpuji juga berguna dalam mewarnai pelbagai aktiviti kehidupan tanpa mengira bidang masing-masing. Sebaliknya, akhlak yang tercela akan membawa kepada keruntuhan moral, kerosakan dan bencana atas muka bumi ini. Penting kita belajar akhlak. Penting kita mengaplikasikan akhlak yang baik dalam kehidupan. Cuba bayangkan kalau seorang pemimpin contohnya, kita jadi seorang Perdana Menteri contohnya, kita mempunyai akhlak yang buruk. Okey? Kita mabuk, minum arak dan sebagainya. Bagaimana kita nak mencorakkan negara kita? Contoh, kita sebagai seorang ketua keluarga, kalau kita seorang suami, kita seorang suami yang buruk perangai, pukul isteri, pukul anak-anak, tak bagi nafkah dan sebagainya, bagaimana kita nak menjadi seorang orang yang berakhlak baik? Pentingnya seorang yang berakhlak baik. Jangan kita jadikan satu apa saja alasan untuk jadi baik. Kenapa kau ni buat jahat ni? Aku ni memang lahir dari jahat lah. Kau tahu tak? Aku memang lahir jahat. Engkau baik, kau baik. Kubur masing-masing. Itu silap dalam persepsi kita sebenarnya. Sebab apa? Kita kena ingat, kita ini kena mencontohi sifat Nabi. Nabi itu orangnya sifatnya yang sangat baik. Kita cuba contohi. Tak dapat 10, dapat 8. Tak dapat 2, tak dapat 3, dapat 2. Itu antara usaha kita untuk mencontohi sifat-sifat yang terbaik. Okay. Baik, yang kelima, akhlak yang mulia ini bukan hanya dirasakan oleh seorang, tetapi ianya juga dirasai oleh seluruh kehidupan seperti keluarga, jiran tetangga, masyarakat, negara dan keseluruhannya. Ini kesan daripada masyarakat. Kalau kita seorang yang baik, kalau kita ini seorang yang berakhlak mulia, pasti orang suka. Mana ada orang tak suka orang yang berakhlak buruk? Kata-kata yang baik, Assalamualaikum, apa khabar semua? Kan? Ini di kawan-kawan, yo WhatsApp, yo pui ha pak semua. Itu contoh akhlak yang tidak baik. Kenapa kita mesti mencontohi gaya perilaku orang barat, sedangkan kita sebagai seorang yang Islam, kita ada satu akhlak. Nabi dah tinggalkan warisan untuk kita ikut. Nabi dah tinggalkan satu pesanan yang baik untuk kita. Nabi dah tinggalkan satu ajaran yang terbaik untuk kita. Kenapa kita tak dapat ikut? Kenapa kita mesti ikut orang barat? Kenapa kita mesti ikut orang-orang yang bukan Islam, cara-cara yang tidak-tidak? Sebab itu kenapa kita, apa yang kita buat itu memberi kesan kepada masyarakat. Sebagai contoh, imam. Kalau kita imam, seorang imam yang baik, jadi seorang imam, bacaan dia cantik, percakapan dia baik, ini imam isap rokok, ini imam cakap benda-benda yang mencarut,
Itu kita tengok macam mana. Sebab apa kita ini adalah da'i. Kita ini adalah da'i, iaitu kita khalifah di muka bumi ini, yang mana kita ini menjadi satu contoh kepada yang lain. Seutamanya lelaki. Sebab lelaki ini memimpin wanita. Penting kita mempunyai akhlak yang baik. Seterusnya, yang keenam, kehidupan manusia yang tidak dipandu dengan akhlak yang mulia menyebabkan kerosakan dan kekacauan dalam masyarakat. Tidak dapat dibendung dan berlaku kemusnahan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Kita lihat dewasa ini, bagaimana perbuatan kita, akhlak yang buruk, bergaduh, gaduh tegak mulut, bertumbuk. Kalau dulu kita boleh bangga kita orang Islam, mungkin sifat-sifat yang terpuji, ulama-ulama yang terdahulu mempunyai sifat-sifat terpuji. Kenapa sekarang orang Islam sendiri pun tak macam orang Islam, bertumbuk, bercakap benda-benda yang tidak baik. Dan akhirnya apa yang berlaku? Bila amarah menguasai diri, syaitan berada bermaharaja dalam diri kita, dah berbunuh-bunuhan, kan, pukul-pukul. Itu semua adalah satu sifat-sifat yang membawa kepada kerosakan. Betul lah dikatakan sini, sifat yang baik membawa kebaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau sifat yang buruk, ia membawa kemusnahan dalam masyarakat. Jadi, renungkan dan selamat beramal.